kata tidak berdua-duaan, lelaki dan perempuan, melainkan syaitanlah yang ketiganya. Bahasa Nabi itu bahasa larangan, bahasa jangan buat. Sebab kamu berdua-duaan, walaupun ta'aruf, walaupun ikhlas belum kahwin, tapi syaitan yang ketiga. Syaitan dia bukan datang untuk berehat, relax. Dia ada agenda. Yang berdua-duaan ini, yang sedang bertunang ini, akan dirasuk hatinya oleh syaitan sehingga agenda jahatnya terlaksana. Boleh kadang-kadang merangsang nafsu mereka, membawa pada perzinaan. Itu semua tidak mustahil. Sebab itu Islam mengatakan orang yang bertunang haram berdua-duaan, seperti hukumnya kepada orang yang tidak bertunang. Sebab orang yang bertunang sebenarnya mereka belum lagi mendapat sertifikat halal. Belum dapat sertifikat halal. Halal berdua-duaan, sertifikat halal berdua-duaan tak dapat lagi. Sertifikat halal itu sah selepas ijab dan kabul, selepas akad nikah. Barulah boleh naik motor berdua-duaan, kemudian nak pergi mana-mana berdua-duaan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masa bertunang, berdua-duaan hukumnya tetap haram, dilarang agama. InsyaAllah semoga ada kebaikan di situ. Kita ambil soalan terakhir. Ada apa pandangan doktor bila ibu saya mengatakan sebelum saya kahwin, saya kena belajar masak, pandai masak sebab suami suka. Biasa penting kita jaga perutnya, bagi makanan yang sedap-sedap. Apa pendapat doktor? Bagus juga. Bagus juga isteri ini pandai masak. Masya Allah, bonus bagi anda. Bagus, Insya Allah. Tapi yang pokoknya bukan itu. Saya kata itu bagus. Malah kalau boleh kemahiran yang lain juga. Pandai memasak, pandai mengemas, pandai menjahit, pandai potong janggut suami. Semua kalau boleh pergi sejauh itu, minta maaf. Bagus kalau ada semua itu. Tapi itu semua bukan pokok. Sebab itu dalam Islam, bila seorang wanita dikahwini, nombor satu sekali ialah dia wajib menjadi hamba Allah yang baik. Sebab dia bukan hamba suami. Anda sebagai isteri tolong ingat baik-baik, bila anda berkahwin, anda bukan hamba seorang lelaki. Bukan. Anda bukan hamba lelaki ini yang menjadikan anda isterinya. Anda bukan hambanya. Anda kekal sebagai hamba Allah sahaja. Anda kekal sebagai hamba Allah, bukan hamba lelaki ini. Maka pertama sekali, wanita sebagai isteri wajib laksanakan perintah Allah penciptanya. Sebab itu Islam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nada saya mungkin berbeza sikit, khusus rumah tangga ini yang saya sebut. Nabi mengatakan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal yang melanggar pencipta makhluk. Jadi anda sebagai isteri tidak boleh taat pada suami. Itu yang saya tekankan tadi. Sebab anda bukan hambanya, tapi hamba Allah. Maka Allah dengan perantaraan kalam Rasulullah mengatakan anda haram ikut suami dalam hal yang bercanggah dengan perintah Allah. Contoh, suami larang anda semayang yang wajib masuk saya, haram ikut suami walaupun dia suami. Anda keluar rumah, anda faham sebagai wanita menutup aurat, tuntutan agama, suami kata tak boleh. You sekarang isteri I mesti ikut I. I tak suka isteri I tutup aurat, pakai tudung. Nampak macam kolot sangat, nampak kekampungan sangat, nampak primitif sangat. You kena ikut I sebab jika you tak ikut, you lose shoes. Amboi, cakap pandai setengah suami. You derhaka pada suami. Isteri derhaka masuk neraka.
Anda sebagai isteri kena kenal batas-batas ketaatan. Anda kena kenal batas-batas ketaatan terhadap suami. Ada benda yang anda tak boleh taat. Itu nombor satu yang anda kena ingat bila berkahwin. Yang kedua, dalam hal-hal yang tak bercanggah dengan syariat, anda taatlah cakap suami. Tapi jangan bercanggah dengan syariat, jangan bercanggah dengan nas. Anda taat cakap suami. Itu isteri yang solehah, isteri yang bagus, insya-Allah. Yang ketiga, anda bila taat dengan suami, bukan taat, minta maaf nak guna bahasa kasar sikit, bukan taat bodoh. Mengapa cik taat? Tak tahu. Jangan taat begitu. Anda berkata saya taat sebab saya tahu yang ini baik. Anda taat dalam pengetahuan. You follow with understanding. You follow with understanding. Mengapa you ikut? Saya ikut sebab saya bersetuju dengannya. Artinya jika tak bersetuju, saya nak bincang dengan dia. Itu wanita Islam. Itu wanita Islam. Dia tak setuju, dia nak bagi pandangan, tapi beradab, berakhlak. Beradab, berakhlak, insya-Allah. Tapi kalau tak bercanda jelas baik, taat. Itu tanda wanita yang soleh, insya-Allah. Dan yang keempatnya ialah layani suami secara yang makruh. Ya, suami juga kena buat begitu. Dia tak boleh sebelah pihak saja. Tapi sebab anda bertanya sebagai seorang wanita, saya menjawab untuk wanita. Tapi secara adilnya, sebenarnya ia tidak boleh sebelah pihak saja. Suami ada tanggungjawab yang wajib dia laksanakan. Jika dia tak laksanakan, dia juga boleh derhaka terhadap perintah Allah berhubung isterinya. Dia juga boleh nusyuz sebagai suami. Itu jawapan secara adil. Tapi memandangkan saya fokus kepada wanita, maka saya nak fokus kepada wanita. Anda melayani suami di sudut kehendak-kehendaknya dalam batas-batas yang makruf. Aspek-aspek mungkin kita boleh sebutkan untuk kita faham seksnya, keperluan kejantinaannya, wajib anda layan. Itu yang penting. Sehingga ulama mazhab mengatakan jika seorang wanita itu dia dah layan itu, tapi dia tak pandai bab urusan rumah tangga, tak apa. Tak apa. Sehingga ulama bincang sejauh itu. Seorang wanita yang dikahwini, dia daripada keluarga orang kaya, orang senang. Tapi walaupun keluarga orang senang, agama dia jaga, belajar Quran, faham Quran, benda haram dia jauhi. Sebagai isteri dia taat dengan suami, dia layan kehendak suami secara makruf. Saya tekan, secara makruf, secara yang baik, dalam batas-batas syariat. Tapi memandangkan rumahnya dahulu ada orang gaji, maka dia tak pandai masak. Dia tak pandai memasak sebab ada orang gaji. Rumah masih bersih, tapi orang gaji buat. Dia kahwin dengan seorang lelaki. Dia beritahu abang, minta maaf lah, cik tak pandai bab rumah tangga. Maka dalam agama mengatakan ketika itu suami cari juga orang gaji baginya. Taklah wajib dia kena masak. Taklah wajib dia kena masak. Yang wajib yang kita sebutkan tadi, tak wajib dia kena masak bagi setengah marah. Tapi kita di Malaysia, masak ni macam wajib. Punya belajar resepi sampai tak semayang pun ada. Padahal dalam agama dia tak wajib. Itu saya kata bagus jika pandai memasak, bonus. Saya cuma kata bonus. Bonus saja. Bagus sangat, bagus sangat. Tapi tak mesti anda pandai masak baru boleh menjadi isteri yang baik. Tak mesti. Jadi ini pandangan cara umumnya. Jadi semoga insya-Allah bila anda alhamdulillah tunaikan ketaatan yang saya sebutkan tadi, anda juga mahir memasak, mengemas, bonus bagi anda. Saya doakan anda akan bahagia insya-Allah dengan semua yang saya sebutkan tadi insya-Allah. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan untuk petang ini insya-Allah. Ketemu semula pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang sempat saya bicarakan tadi mendatangkan kebaikan